Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Akmal bin Muhammad Yunus daripada SMK Agama Badan Penawar Kota Tinggi Johor. Di dalam video ini, saya akan kongsikan dengan anda semua kaedah PDP yang telah saya laksanakan bersama dengan anak murid saya dengan pelaksanaan strategi pembelajaran KEBAT di dalam pedagogi. Secara umumnya, terdapat 5 elemen yang terkandung dalam strategi pengajaran dan pembelajaran KEBAT di sekolah. Pertamanya adalah konstruktivism, kedua adalah kontekstual, yang ketiga adalah pembelajaran berasaskan projek, yang keempat adalah pembelajaran berasaskan inquiry, dan yang kelima adalah pembelajaran kajian masa depan. Konstruktivism adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan kepada pengetahuan dan juga pengalaman sedia ada. Yang mana guru perlu mengemukakan soalan aras tinggi supaya murid dapat berfikir dan menggunakan pengetahuan yang mereka ada itu dengan pengetahuan yang baru yang bakal mereka terima, dan guru harus menggalakkan murid mencari jawapan sendiri. Dan kita tengok macam mana contoh pelaksanaan PDP konstruktivism. Melalui pendekatan pedagogi KEBAT yang pertama iaitu konstruktivism dalam mata pelajaran fizik, saya telah melaksanakan satu aktiviti pembentukan pengetahuan dengan memberikan murid-murid saya satu persoalan yang mempunyai aras yang tinggi. Melalui aktiviti ini, murid akan membentuk satu pengetahuan baru berdasarkan kepada pencarian maklumat secara individu, yang mana akhirnya nanti mereka perlu menjawab persoalan tersebut melalui aktiviti PAK21 iaitu pembentangan. Di akhir sesi pembentangan, murid-murid akan diterangkan oleh guru berkaitan persoalan tersebut dengan topik yang bakal murid-murid pelajari di dalam kelas. Pada kebiasaannya, saya akan menggunakan pendekatan pelajaran ini di awal sesi induksi bagi sesuatu topik. Kontekstual adalah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu, yang mana kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkret yang melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on. Dan dalam strategi ini, murid dapat menggunakan pengetahuan sedia ada mereka dalam situasi yang berlainan. Jom kita lihat macam mana pelaksanaan PDP secara kontekstual. Pendekatan kedua iaitu PDP kontekstual adalah satu strategi PDP yang sesuai digunakan untuk mengukuhkan pengetahuan murid terhadap sesuatu topik. Sebagai contoh, bagi subjek fizik, saya kukuhkan pengetahuan murid saya bagi topik tekanan cecair melalui aktiviti hands-on, yang mana murid-murid saya dibekalkan dengan sebotol air mineral yang kosong, dan mereka dikehendaki membuktikan tekanan cecair adalah berbeza mengikut kedalaman cecair tersebut. Setiap kumpulan perlu membentangkan dapatan aktiviti tersebut kepada guru, dan melalui aktiviti ini juga suatu penilaian secara menyeluruh bagi topik berkenaan boleh diperolehi oleh guru. Selain itu juga, pengintegrasian inovasi dalam PDP kontekstual juga boleh dilaksanakan bagi menarik minat murid terhadap topik yang dipelajari, dan seterusnya mengukuhkan lagi pemahaman mereka terhadap apa yang diajar oleh guru. Seterusnya adalah pembelajaran berasaskan projek. Pembelajaran berasaskan projek ini adalah satu kaedah penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran dan juga penilaian melalui pengalaman pembelajaran berasaskan tugasan aktiviti. Yang mana aktiviti ini adalah lebih berpusatkan murid, dan dia mengintegrasikan isu semasa dan amalan dalam pedagogi di dalam kelas. Kaedah ini menekankan tugasan yang diberikan kepada murid. Murid perlu melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru, dan ianya bagi tujuan untuk mengukuhkan pengetahuan dan juga kemahiran murid terhadap satu-satu topik seperti yang guru telah ajar di dalam kelas. Jom kita lihat macam mana pelaksanaan PDP berasaskan projek yang telah saya laksanakan di dalam kelas PDP saya. Pendekatan ketiga iaitu pembelajaran berasaskan projek yang diintegrasikan dalam mata pelajaran sains. Saya telah menjalankan satu projek mereka bentuk replika simulasi sistem pernafasan manusia menggunakan bahan kitar semula. Melalui aktiviti ini, murid-murid berpeluang untuk mengukuhkan pemahaman mereka terhadap proses menghembus nafas dan menarik nafas bagi manusia.
Selain itu juga, pembentukan pembelajaran PAK21 turut dilaksanakan melalui aktiviti pembentangan projek secara individu setelah selesai menyiapkan projek tersebut. Aktiviti seperti ini sesuai dilaksanakan apabila suatu topik tersebut telah berjaya diajar kepada murid. Pembelajaran berasaskan inquiry adalah satu pendekatan mencari jawapan kepada persoalan yang diutarakan oleh guru. Ianya melibatkan penyiasatan, penerokaan, mengumpul data, membuat kesimpulan untuk menyelesaikan masalah, membuat refleksi tentang kaedah yang digunakan dan juga berkomunikasi bagi berkongsi apa yang mereka dapat di dalam sesi perbincangan di dalam kumpulan bersama-sama dengan kumpulan lain. Dan aktiviti pembelajaran inquiry ini merupakan satu aktiviti yang sangat menarik kerana ianya membentuk satu pembelajaran yang lebih efektif bagi pembentukan kemahiran murid-murid, terutamanya bagi mata pelajaran sains. IBSE adalah satu pendekatan sains, iaitu pendekatan menggunakan pengajaran sains berasaskan inquiry. Terdapat 4 jenis pembelajaran IBSE ataupun inquiry ini. Yang pertamanya adalah open inquiry, yang kedua adalah guided inquiry, yang ketiga adalah structured inquiry, dan yang keempat yang terakhir iaitu confirmation inquiry. Jom kita lihat macam mana pelaksanaan pembelajaran inquiry di dalam kelas. Setiap kumpulan perlu berbincang faktor yang mana satu daripada 5 faktor tadi yang faktor bersama mikroorganisma lah maksud saya tadi tu, untuk dijadikan sebagai faktor pilihan untuk uji kaji tersebut. Okey, dan contohnya lah, katakanlah kumpulan 1 pilih faktor suhu. Okey, maka kumpulan tersebut kena bentangkan kenapa awak pilih faktor tersebut dan kena tentukan prosedur macam mana, prosedur penyiasatan saintifik macam mana yang awak akan buat untuk melaksanakan aktiviti tersebut. Okey, hasil perbincangan kumpulan kami bersetuju untuk memilih faktor cahaya. Jadi kami pilih faktor cahaya ni sebab kami rasa dia antara salah satu eksperimen yang mudah untuk kami jalankan dekat rumah, sebab dia hanya memerlukan 2 bahan saja, iaitu kita hanya perlu sediakan lampu dan almari. Justifikasi kami untuk yang pertama ialah faktor suhu dan kelembapan. Suhu dan kelembapan tu kami tak pilih sebab sekarang musim hujan. Jadi kami risau kalau kami pilih faktor tu, kami tak dapat jalankan eksperimen tu dengan baik sebab tak ada cahaya matahari yang cukup. Dan yang terakhir adalah kajian masa depan, yang mana ianya memberi kesedaran dan juga merangsang murid-murid untuk berfikir tentang isu, masalah dan juga peluang yang bakal mereka hadapi di masa depan. Dan pembelajaran ini akan membolehkan mereka memandang masa depan dengan yakin dan juga optimis seperti berikut. Yang pertamanya adalah membuat ramalan tentang apa yang bakal berlaku pada masa depan, seperti ramalan tentang isu-isu semasa berkaitan dengan sains, STEM dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dia boleh menjangkakan kesan dan akibat apa yang akan berlaku kepada sesuatu perkara apabila mereka membuat kajian. Dan yang terakhir adalah menggunakan pelbagai sumber bagi mengawal, menangani serta mengendalikan perubahan supaya mendapat manfaat yang lebih maksimum terhadap apa yang mereka pelajari di dalam sesi PDP berasaskan kajian masa depan. Jom kita lihat macam mana saya laksanakan PDP berasaskan kajian masa depan. Pendekatan terakhir iaitu kajian masa depan merupakan satu aktiviti PDP yang sangat menarik untuk menarik minat murid terhadap sesuatu isu.
Melalui PDP yang telah saya laksanakan dalam mata pelajaran sains, murid-murid diminta untuk menjawab 2 persoalan kajian berkaitan isu penyakit yang melibatkan masalah pernafasan. Murid-murid perlu membuat ramalan trend atau perkembangan isu yang diberikan dengan bantuan daripada internet. Dan akhirnya nanti, setiap kumpulan perlu membentangkan dapatan kajian kepada rakan-rakan lain.